Assalamualaikum. Tafsir surah Al-Mulk, yang ini kita akan masuk pada ayat 27 sehinggalah ayat ke-30 ya. Jadi tuan-tuan pun dah baca dan hafal surah Al-Mulk ini, boleh dikatakan pada setiap malam dah tuan-tuan. Jadi hampir setiap malam kita membaca surah Al-Mulk ini. Jadi banyak kelebihan dia orang yang mengamalkan surah Al-Mulk ini. Antaranya disebut dalam hadis, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk ini boleh katakan setiap malam, maka terhindar dia daripada azab sisaan kubur. Jadi kelebihan surah Al-Mulk ini tidak dinafikan, dan banyak para ulama juga membahaskan akan kelebihan-kelebihan surah Al-Mulk ini. Jadi kita akan masuk pada ayat yang ke-27 dan sehinggalah ayat yang ke-30 dan habis dah kita ni sebenarnya macam jelek, kita nak masuk ayat yang ke-27. Falamma ra'ahu zulfatan pada ayat itulah kita akan mula, iaitu permulaannya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ahu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Jadi pada ayat ini Allah menceritakan bagaimana keadaan hari yang dikatakan hari kiamat. Falamma, ketika mereka apabila mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, maka orang kafir ini menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kamu selalu minta disegerakan. Jadi dalam Al-Quran yang kita dibaca, falamma ra'awzul fadansi wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Jadi dalam ayat ini Allah menceritakan keadaan manusia ketika mana hari kiamat nanti mereka melihat azab ini, dan mereka pada ketika itu muka mereka menjadi muram. Muram ni apa dia tuan-tuan? Muram ni kita katakan istilah dia seolah menyesal menyesal. Ramai manusia yang di dunia ini pun dah menyesal. Kalau contoh dia, kalau dia disabitkan kesalahan, dia dikenakan hukuman, contohlah hukuman dia katakanlah 20 tahun penjara, selepas itu muka dia menjadi muram. Muram ni maksudnya apa? Sedih lah. Dan sedih di atas hukuman yang dikenakan. Tetapi pada hari itu dinamakan falamma ra'ahu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Dan orang yang kafir ini ataupun orang yang berdosa ini ketika melihat azab ini, lalu Allah Ta'ala katakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kamu minta disegerakan kedatangannya. Okey, nak cerita main, neraka ini sebenarnya sudah pun wujud dan Allah sediakan kepada kita dan juga kepada orang-orang yang berdosa ini sebenarnya dah lama dah wujud. Antara bukti dia, Nabi melihat dengan wajah dan keadaan dengan original dan jasad dia ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi dalam ayat ini Allah menceritakan bahawa azab yang selalu dimintakan kepada manusia, azab inilah yang akan mereka lihat waktu mereka di akhirat nanti. Dan azab neraka ni tuan-tuan, dia bukan seperti mana yang tuan-tuan dengar atau tuan-tuan tengok di dunia. Sebab tu kesusahan di dunia ini kalau nak dibanding dengan barzah, jauh lebih sengsaranya barzah. Saya beritahu awal lah. Sebab kadang-kadang manusia kata hidup di dunia ni penat dan susah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena faham, susah-susah dunia ni, manusia ni dia tak sampai lagi kena azab dalam api.
Tapi kalau susahnya di akhirat, susahnya di barzakh, mereka ini Allah Ta'ala dah kata dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyazuqul azab. Kalau orang yang berdosa ini masuk neraka, Allah Ta'ala kata, ya, innal ladzina ini sesungguhnya orang yang kafir. Orang yang kafir ini, mereka yang masuk neraka ini, Allah Ta'ala dah kata dah, mereka ini azab dengan bakaran api neraka. Kulit mereka julud dan ghairaha liyazuqul azab. Kulit mereka ini akan dibakar oleh Allah sampai hangus. Allah Ta'ala kata dalam Quran, hangus, tuan-tuan, ya. Julud dan ghairaha liyazuqul azab. Sebab tu disebut juludan. Juludan ni apa dia, tuan-tuan? Bakaran tu sampai hangus. Kalau tuan-tuan bakar apa hangus? Tuan-tuan bakar sate kan umpamanya, jarang orang makan sate hangus ini. Biasanya orang makan sate ni dia tak hangus. Tetapi Al-Quran menceritakan bakaran kepada orang yang masuk dalam neraka ini hangus. Dan tuan-tuan kena ingat, api neraka ini adalah api dia, jelas dia adalah warna hitam pekat. Hitam dan pekat, bukan warna oranye dan biru yang kita buat masak buat masak sayur ke, buat masak nasi goreng ke pagi-pagi. Bukan api tu. Api dunia ini Nabi dah kata dicelupkan daripada syurga, diturunkan ke dunia. Dicelup dulu dalam sungai di syurga, baru diturunkan. Tetapi kalau sekiranya directnya api neraka turun ke dunia, hancur dunia ni. Sebab kepanasan dia terlalu panas, terlalu panas kalau nak dihitunglah dengan api dunia ni. Tetapi api dunia ini Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran dengan jelaslah, api dunia ini, hadis Nabi kata yang jelasnya api dunia ini 1/70 kepanasannya. Hadis api dunia ni lah yang kita dah buat masak ayam ni. Dan disebut dalam hadis ni, sekiranya kita menghitungkan semua api-api yang di dunia ni, contohnya tuan-tuan macam kayu bakar ke, ataupun arang batu ke, ataupun bakar apa nama tu, guna kayu kan, tuan-tuan gabungkan semua api-api ini sampai menjulang-julang, Nabi tetap menyatakan api dunia baru satu saja daripada 70 kepanasan api neraka Allah. Maknanya neraka Allah ini, api dia tadi 69 kali lebih panas daripada api di dunia. Allah Rabbi. Dengan hadis tu pun dah kita faham dah, tuan-tuan. Itu tentang sifat neraka ini. Lalu ketika orang kafir ini dibawa dia pun masuk neraka ini, Allah Ta'ala kata disebutkan dalam Al-Quran ini, mereka masuk neraka ini dalam keadaan berkumpulan. Dia pun ada kumpulan, tuan-tuan, nanti berkumpulan. Dan disebut juga dalam Al-Quran, dilemparkan kepada mereka dalam neraka ini. Wallahu a'lam cara mereka masuk macam mana, tapi mereka akan masuk secara kumpulan. Neraka tu, neraka itu Allah Ta'ala ancamkan. Lalu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran lagi, dia kata apa? Si'at wujuhul lazina kafaru. Muka orang kafir ni, tuan-tuan, habis jadi buruk. Dikatakan mereka ini habis jadi buruk, tuan-tuan. Huduh habis, dia kata. Padahal dia dulu ratu cantik, tuan-tuan. Ratu cantik Rusia, punya cantik. Kalau kena api neraka ni, tuan-tuan, muka habis jadi huduh. Huduh habis, hitam letum. Hitam letum. Dulu disebutkan dalam hadis yang satu lagi, disebut hadis yang akhir zaman. Bukan akhir zaman, hadis berkaitan dengan lelaki yang keluar daripada neraka. Lelaki yang terakhir. Lelaki yang terakhir inilah yang saya ceritakan sebelum ni dekat Surah Mustaqim, di mana saya ceritakan dia keluar daripada neraka ini, tuan-tuan, dalam keadaan merangkak. Hadis Nabi bagi tahu lelaki, dia lelaki bukan perempuan, lelaki. Dialah lelaki yang Nabi kata terakhir sekali keluar daripada neraka. Dia keluar daripada neraka ni, dia merangkak, tuan-tuan. Dan dalam keadaan merangkak ni, dia tengok neraka ni dengan bahang dia tu, wak dia disebut dalam hadis tu, wak dia saja, tuan-tuan, muka dia saja dah bakar dah, baru wak, belum api ni. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, palingkan wajahku daripada neraka ini
dan dekatkanlah diriku dengan syurga. Allah izinkan tuan, izinkan lelaki itu punya permintaan. Dia minta lebih kurang 3 atau 4 kali permintaan supaya dia dekat dengan syurga, dekat dengan syurga, dekat dengan syurga. Lalu akhirnya dia minta kepada Allah, minta supaya dia ni menjadi ahli syurga. Itulah yang mana disebutkan lelaki yang terakhir, walaupun keluar daripada neraka, wajah dia keluar tu tuan-tuan hitam lentung kentung. Kentung tuan-tuan, hitam lentung, kita panggil lentung dah senang sikit. Tetapi tuan-tuan kena faham satu je, Al-Quran ini dia bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan akal kita. Contoh dia lah, bagi mudah faham lah, Allah menceritakan, contoh dia, manusia ni dah mati, lepas tu hidup balik. Sejak kita hidup ni tuan-tuan, tak pernah lagi kita tanam orang. Sampai sekarang tak pernah lagi orang yang mati tu balik rumah kita balik. Tak pernah ada lagi lah, kecuali hantu dia lah. Sebab tu orang panggil hantu lah, hantu kat limah lah, hantu ni lah kan, contoh lah. Padahal bukan dia pun balik, dia mati dah, satu pun tak balik tuan-tuan. Jadi Quran dia cerita bertentangan. Kedua, Allah Ta'ala ceritakan summa la yamutu fiha wa la yahya, dan orang yang di dalam neraka ini Allah Ta'ala kata mereka ini tak mati. Summa la yamutu fiha, yamutu tu fiha ni maksud dia apa? Tak hidup. Tak hidup. Tak mati. Yamu mati. Wala yamutu fiha, mereka tak mati. Wala yahya, dan tak hidup. Mati tak, hidup tak. Hak duduk dalam neraka ni tuan-tuan. Makna dia azab dia Allah Ta'ala bagi kepada orang yang neraka ni hari pertama saja tuan-tuan, maka jejak kaki dia diminta kepada malaikat Malik, ya Malik. Supaya minta apa? Minta mereka dimatikan terus supaya tak dihidupkan oleh Allah. Sebab tu azab neraka ini tuan-tuan start daripada permulaan kematian, duduk dalam barzakh sampai kiamat kena azab, sampai di akhirat pun kena azab juga. Sebab tu kata apa? Dunia ni tuan-tuan, susah-susah kita hidup pun 80 tahun lah. Jarang kita boleh hidup dapat 200 tahun. 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Contohlah kalau sampai umur 100 tahun. Nabi sebut dah, umat aku, antara umur umat aku ini kebanyakan mereka 60 sampai 70. Antara tu je banyak, majoriti lah. Jadi antara tu lah umur kita di dunia. Jadi kalau di barzakh ni tuan-tuan cuba menghitungkan balik tempoh dia berapa lamakah yang kita hidup di alam barzakh, yang lebih lama lagi daripada alam di dunia. Sebab tu dunia ni tuan-tuan, ambillah kesempatan, buatlah amal sebaiknya. Itu yang peringatan ni. Sebab tu kita belajar tafsir Quran supaya kita faham Allah Ta'ala sampaikan apa dalam Al-Quran ini. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Dalam ayat 28 ni tuan-tuan, Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna qul ara'aytum in asbaha ma. 3 kali qul. Kalau tuan-tuan perasan ayat ni, kenapa 3 kali qul? Macam bukan qul Allah qul a'udzu binnas tu. Bukan. 3 kali Allah Ta'ala sebut qul. Kenapa Allah Ta'ala sebut qul? Kalau tuan-tuan nak tahu, Allah Ta'ala kata qul saja, maka dia bagi tahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagi tahu, terangkan kepadanya. Ayat ni 3 kali Allah menyebut perkataan qul kerana nak bagi tahu betapa sayangnya Allah ini kepada makhluknya, terutamanya nama dia manusia. Sebab tu Allah Ta'ala paling sayang makhluk dia ni tuan-tuan adalah manusia. Kerana kalau nak dibandingkan banyak-banyak makhluk ni tuan-tuan, makhluk bernama manusia lah yang paling banyak nikmat Allah Ta'ala bagi. Kalau nak hitung lah, kalau nak hitung tuan-tuan, banyak. Antaranya nikmat apa? Nikmat apa nama tu, tubuh badan kita, mata kita, kesihatan kita, rezeki kita, nikmat rasa, nikmat kesihatan tubuh badan kita yang kita sedut ni, nafas tu semua ni, cukup banyak nikmat Allah Ta'ala bagi. Selain daripada nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita, nikmat kesihatan ini, kedua Allah Ta'ala bagi kepada manusia ataupun umat Nabi Muhammad ini, kelebihannya apa dia? Iaitu ganjaran pahala yang berkali-kali ganda. Ganjaran pahala tu yang penting tu tuan-tuan. Antaranya apa dia?
Tuan-tuan, solat berjemaah 27 kali ganda pahala Allah Ta'ala kurniakan. Tuan-tuan, solat subuh pahala macam solat apa? Solat fardu subuh berjemaah pahala macam tuan-tuan solat tahajud satu malam. Tu pahala tu tuan-tuan. Keadaan nak cerita dulu. Lepas tu apa dia lagi? Keadaan dia Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan, solat waktu bulan puasa tu. Bulan puasa tu tuan-tuan, solat tu. Solat fardu ni sama nilai dia 70 kali solat fardu di bulan yang lain. Tuan-tuan, solat zuhur dia 4 rakaat. Allah kira pahala 70 kali tuan-tuan solat zuhur tadi tu. Tapi bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan. Lepas tu tuan-tuan buat solat asar pula 70 kali tuan-tuan solat asar pada bulan yang lain. Pahala dia Allah Ta'ala bagi pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana puasa Allah Ta'ala berikan. Itu yang pasal solat tuan-tuan. Belum pasal umrah. Barang siapa yang buat umrah pada bulan puasa, pahala dia sama dengan pahala haji. Itu umrah tuan-tuan. Sebab tapi penat bukan jalan-jalan lah. Saya pergi pun habis juga orang lutut tuan-tuan, naik penat tuan-tuan. Umrah bulan puasa ni bukan biasa-biasa tuan-tuan. Sebab tuan-tuan puasa sini 12 jam, sana puasa 13 ke 14 jam. Letih tuan-tuan. Dah buat umrah kita dalam keadaan perlukan minuman, tenaga, tapi kena puasa. Kena puasa. Pahala dia sama seperti mana buat haji. Besar pahala dia tuan-tuan. Ganjaran yang Allah bagikan. Lagi satu lagi buat apa? Solat sunat. Solat sunat pahala dia diberikan ganjaran seperti solat fardu bulan puasa. Bulan puasa tu. Lepas tu apa dia lagi? Allah berikan lagi satu malam dalam bulan puasa tu. Apa dia? Iaitu malam Lailatul Qadar. Malam tu tak selalu tanya lah, besar mana ganjaran dia. Sampai orang sanggup tidur tuan-tuan tengah malam di dalam surau dan masjid. Untuk apa? Untuk beriktikaf, untuk beribadat. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Allah bagi kepada umatnya, hamba dia. Apa tujuan dia ni tuan-tuan? Semua ni Allah Ta'ala bagi. Satu tujuan dia, dia nak masukkan kita masuk syurga juga daripada buh dalam neraka. Sebab neraka ni telah disebut dalam Al-Quran, azab dia tak terperi manusia nak sanggup tanggung dia. Baca Quran pun tak boleh masuk akal, lagi manusia nak duduk dalam tu. Dalam neraka ni tuan-tuan, antara azab yang diberikan adalah yang mana manusia yang masuk dalam tu diikat pada tiang. Disebut dalam Al-Quran, surah Al-Humazah tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Humazah tu, ada lah ayat dia tu, di mana diikatkan pada tiang. Allah Ta'ala sebut jelas dengan tiang. Tiang tu Wallahu'alam lah, panjang mana, saiz dia lebar macam mana, tak diketahui saiz dia. Tapi manusia ini disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Humazah, diikatkan pada tiang. Allati tattali'u 'alal afidah. Disebutkan dalam tu, yang mana api ni menjulang-julang punya panah. Api neraka tu lah. Wa ma adraka mal hutamah. Kamu tahu tak apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Yakni api apa? Api yang dinyalakan atas perintah Allah. Lalu api ini dia bakar badan manusia ini sampai dalam hati. Allah sebut dalam Al-Quran, allati tattali'u 'alal afidah. Dia bakar sampai hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Dan sambil itu api menutup rapat di atas mereka. Api itu tuan-tuan, neraka hutamah ni Allah cerita dalam Al-Quran, dia tutup rapat badan manusia. Tuan-tuan, tutup rapat ni tutup macam mana? Tuan-tuan pernah tengok lah Cina contohlah, orang yang kafir kena bakar, ataupun mayat orang kafir ni kan biasanya dibakar lah, dibakar. Lepas kalau bakar ni, ada yang dibakar dalam mesin dia, ataupun kita panggil oven dia tu lah. Jadi api yang bakar manusia dalam bakaran yang kita katakan nak bakar manusia ni, biasanya mereka akan bakar sekali dengan keranda tu sekali. Dia bakar segitulah. Jadi api dia ni tuan-tuan, macam mana lepas buka tu, kepanasan yang mencecah 1000 darjah Celsius. 1000 darjah Celsius, bukan 100, 1000. Jadi api tu macam mana? Daripada hujung kepala tu sampai hujung kaki, atas saja api.
api saja. Lepas tu dibuka pula belah kanan. Kanan daripada telinga dia tu sampai telinga, sampai kaki, dibukakan pula api sebelah tu. Kiri, bawah pun ada api, tuan-tuan. Jadi dia duduk macam tu. Bulatan tu penuh api yang di dalam tu. Bakaran dia tu lah. Tapi tak apa mayat. Dia tak menjerit lah. Dia tak menjerit mayat. Jadi dia kerah lagi tu. Diam lagi tu kan mayat. Jadi Al-Quran menyebut begitulah mereka akan dibakar dan diikatkan pada tiang palang yang melintang panjangnya. Manusia yang diazab dalam neraka. Disebut je lah tuan-tuan, diikat. Kalau tuan-tuan faham diikat ni, tuan-tuan faham sendiri lah macam mana. Macam kita ikat lembu tu lah. Nak sembelih tu mana ada orang tak ikat lembu. Jarang orang pegang tekuk lembu sembelih. Ni guys tak kira dia. Jadi orang ikat lembu ni tuan-tuan tujuan dia apa? Untuk apa? Untuk bagi kuat supaya nak mudahkan kita buat penyembelih. Jadi manusia juga akan diikat fi amadim mumaddadah. Mereka ini akan diazab sambil diikat pada tiang dan diletakkan di atas julangnya api neraka Hutamah. Narullahi ali wa ma adraka mal hutamah. Nama neraka itu adalah neraka Hutamah. Itu sifat neraka satu. Ada lagi tuan-tuan, neraka Saqar, neraka Jahannam, neraka Jahim. Neraka ni dia banyak jenis. Berapa parah dia lah, wallahu alam. Allah mengetahui betapa saiz dia besar mana, wallahu alam, besar neraka ni tuan-tuan. Lalu Allah Taala kata, wahai Muhammad, qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Bagi tahu wahai Muhammad kepada mereka, jikalah Allah Ta'ala kata, jika Allah mematikan aku, yakni Muhammad, dan orang-orang yang bersama dengan aku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga. Siapakah yang dapat melindungi azab orang kafir daripada azab yang pedih? Ayat ni sebenarnya ditujukan macam ni. Ditujukan kepada orang kafir. Mereka sangat berharap supaya Nabi ini dibunuh. Lepas Nabi dibunuh ini tuan-tuan, maka mereka menganggap selesailah tugas Rasul sebagai menyampaikan dakwah. Jadi daripada hapuskan Islam ni zaman Quraisy dululah. Lalu mereka menganggap dengan Nabi ni dimatikan, maka maksud dia selesai dah. Tak ada dah orang masuk Islam. Jadi selesai dah lah. Lalu Allah tanya balik, siapa lagi yang dapat melindungi orang kafir daripada siksaan azab pedih kalau Nabi mati? Makna dia apa dia? Walaupun Nabi dimatikan sekalipun, orang kafir tetap kena azab dalam neraka. Dan tuan-tuan kena ingatlah, orang kafir ini jelas dia tidak ada lagi pengampunan ataupun rayuan di akhirat. Mereka ini kekal buat selama-lamanya dalam neraka Allah. Kekal kan mereka. Hatta sehinggakan bapa Nabi Ibrahim yang disebut dalam Al-Quran, tuan-tuan kalau baca surah Ibrahim adalah cerita dia kan, di mana nama bapa dia adalah Azar. Azar nama bapa dia tuan-tuan. Dan bapa dia ni, kalau kita faham bapa dia ni tuan-tuan, tukang buat berhala, tukang jual berhala. Dah tukang buat berhala, tukang jual pula. Tu tuan-tuan kena faham. Jadi dia jual Tuhan tu di mana? Di pasar malam. Contohlah di pasar malam lah. Dia jual Tuhan dia. Jadi Tuhan pertama dia jual, kalau dia buat cantik sikit, mahal lah harga dia. Dia make up dan muka dengan cantik sikit wajah dia ni. Jadi Tuhan pertama dia jual lah kepada pasar malam. Dia jual kepada orang yang nak beli harga yang tinggi. Jadi satu hari dia pun panggil lah Ibrahim, wahai Ibrahim, bantulah aku jual berhala ni di pasar. Lalu Nabi Ibrahim pun pergilah jual. Lalu Nabi Ibrahim ni cerdik tuan-tuan. Tu kata Nabi Ibrahim ni cerdik. Bila dia pergi jual ni tuan-tuan, jual berhala ni, dia kata apa kepada berhala ni? Berhala pertama yang dia jual ni, satu dia kata, mailah beli berhala ini yang pertama aku jual, berhala yang buta, pekak dan tuli. Dia kata lagu tu. Yang kedua ni pula dia kata apa? Berhala yang kedua aku jual ini adalah yang cacat tangan dia. Yang mana kalau kamu beli ini, maka dapatlah yang cacat. 1, 2, 3, 4 ekor berhala ni dia jual. Seekor pun tak laku.
Nah, seekor pun tak laku. Jadi dia balik cerita kat bapak dia. Bila balik cerita bapak dia marah lah, kata, kenapa kamu promosi lagu ni? Mana ada orang nak beli? Habis tu nak promosi lagu mana? Betul lah dia kata. Berhala pertama buta, tuli, pekak. Betul lah dia tak dengar. Tadi nak kata lagu mana? Itu Nabi Ibrahim ni dia cerdik. Dia cerdik tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni. Kedua peristiwa apa dia cerdik ni tuan-tuan? Yang kedua ni, dia bagi satu, dia cerdik macam mana tuan-tuan? Satu hari kaum Namrud lah, dia cerita dalam Namrud, mereka buat parti tuan-tuan. Dulu zaman Arab ni tuan-tuan, mereka suka buat parti tuan-tuan. Parti menyambut, kalau tuan-tuan tengok cerita Arab ni betul lah tu, lebih kurang mereka suka buat parti. Contoh parti birthday ke apa ke kan, atau bukanlah birthday lah, yang lain lah, parti lain lah, mereka suka buat parti. Jadi satu hari tu Ibrahim saja yang tak join parti tu. Dialah yang memecahkan berhala tersebut lah. Jadi masa dia pecahkan berhala ini tuan-tuan, satu benda yang dia buat adalah apa dia? Dia gantungkan kapak tu di atas berhala yang paling besar sekali. Kita panggil ketua tokong lah, ketua paling besar sekali berhala tu. Bila dia letakkan kapak tuan-tuan di leher kan, berhala tersebut, maka dengan jelas kan Nabi Ibrahim kata kepada Raja Namrud tu kan, jangan tanyakan aku tentang siapakah yang memecahkan berhala yang ini. Tanyakan kepada berhala yang besar itu, sebab dia yang ada kapak di leher dia. Habis mati kalam tuan-tuan. Bengong habis. Kali dengan Raja Namrud tu pening, sekali dengan orang yang ada di situ pun pening habis. Jadi mati kalam ni, mati kalam dia pedang. Tak tahu nak jawab soalan. Sebab betul lah dia kata. Itu Nabi Ibrahim. Yang kedua tu Nabi Ibrahim cerdik tuan-tuan. Lalu selepas tu tuan-tuan, cerita tu tuan-tuan, lalu Raja Namrud kata apa? Wahai Ibrahim, bukankah kau mengetahui bahawasanya berhala itu tidak boleh bercakap? Nampak? Lepas dia jadi bodoh, dia cakap cerdik balik. Nampak kat situ, nampak tak berapa cerdik tu. Jadi lagu tu tuan-tuan, jadi lagu tu. Jadi Nabi Ibrahim kata, kalaulah dah berhala tu dia sendiri tak boleh bercakap dan tak boleh berkata-kata, mengapa kamu menyembahnya pula? Habis. Kali kedua kenal lagu tu, maka tak puas hati, tak apalah, macam inilah. Kita bakar turis Nabi Ibrahim tu. Bakar pula. Bunuh cara bakar. Disebutkan bakar tu tuan-tuan, dia di apa, kalau tuan-tuan tengok kisah sirah dia tuan-tuan, lepa buat tu macam plastik burung tu tuan-tuan. Plastik burung. Bukan lepa ambil Nabi Ibrahim ikat dekat tiang, lepas tu cucuh ramai-ramai api. Bukan lagi tu. Api tu lepas dah julang naik menjulang-julang ni tuan-tuan, maka selepas itu dia dilontarkan daripada lastik yang besar lah. Dia duduk dalam lastik tu, lepas tarik, tiung jatuh dalam tu. Nabi Ibrahim kena. Lalu tuan-tuan, itu yang ketiga, masuk dalam api tuan-tuan. Ingat mereka ada bersorak tuan-tuan. Jadi mereka bersorak kata apa? Maka kita dah selesai membunuh musuh Tuhan berhala. Akak ayat lagu tu lah. Rupa-rupanya duduk dalam tu tuan-tuan, macam duduk dalam aircon. Sejuk pula tuan-tuan. Duduk dalam aircon pula tuan-tuan. Bahkan Nabi Ibrahim ketika itu dia menggigil. Disebut dalam setengah ulama tuan-tuan, menggigil. Gigil tuan-tuan, mereka kata apa? Mesti Ibrahim tengah merana-rana dalam api tu. Rupa-rupanya kawan tengah sejuk, nak cari apa nama, baju sweater ataupun jaket bagi sejuk badan. Itu balik tuan-tuan. Jadi itulah cerita tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim tuan-tuan keluar daripada, lepas habis semua api tu dah jadi reda, tinggal arang tuan-tuan. Dia keluar tu terkejut habis tuan-tuan. Habis sekali dengan kaum Nabi Raja Namrud, dan Raja Namrud pun juga terkejut. Dan Raja Namrud ni tuan-tuan, dia dimatikan dengan makhluk Allah kecil dia. Allah Taala hantarkan makhluk tu, dia mati akhirnya. Otak dia dimakan, dan disebutkan dia dimatikan dengan makhluk yang bernama binatang juga. Sebab tu binatang ni tuan-tuan, kisah dia banyak dalam Al-Quran, dan cerita dia banyak. Dia ni makhluk yang Allah Taala boleh perintahkan, tuan-tuan, perintahkan hang buat bunuh ataupun tidak dengan kekuatan dia ada. Contoh dia, kalau tuan-tuan dengar baru ni kan, ada 2 hari lepas tu, seorang budak 5 tahun ni ular senduk tuan-tuan. Ular senduk ni kalau bahasa kita nak bahasa saintifik saya tak tahulah. Ular senduk ni tuan-tuan, budak tu dia dah duduk atas badan ular tu dah.
Kalau tuan-tuan tengoklah surat khabar kot dalam, bukan surat khabar, dalam Facebook banyaklah dia hebohkan. Dia duduk dah tuan-tuan, dia duduk dah atas badan ular senduk warna hitam. Tuan-tuan, kalau ular senduk tu tuan-tuan, kalau bukan setakat kita duduk, silap-silap kalau kita tengok dia 5 meter pun, 10 meter dah kita lari. Lagi kita nak pergi pegang dia. Sebab apa? Boleh meninggal terus kalau tuan-tuan pegang. Sebab bisa dia tu tuan-tuan, sekali dia patuk, terus kembali ke rahmatullah. Sebab apa? Dia serang kita punya jantung kita. Jantung kita ni kalau kena stop dengan bisa dia tu, sekejap mati dah. Tapi Allah pelihara. Itulah orang kata tu, Allah pelihara budak tu tuan-tuan. Siap budak tu pegang lagi badan dia tu, main lagi atas. Dah lah main, duduk pula atas badan ular tu tuan-tuan. Kalau kita tengok pucat muka kita. Dan ular itu merupakan ular paling terbisa sekali. Bukan ular yang mereka kata ular tak ada bisa, rupanya paling bisa. Ular itu warna hitam. Tetapi ular tu selamat, budak tu pun selamat. Gamaknya ular tu kata anak dia kot, sebab tu dia tak patut. Tapi tak tuan-tuan, ini kuasa Allah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi min amrillah. Dihadirkan kepada manusia ini kan malaikat yang menjaga mereka ini di hadapan dan di belakang mereka dengan izin Allah. Ayat apa tu? Surah Ar-Ra'd tu ayat yang ke-11. Tuan-tuan carilah ayat tu. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi min amrihi yahfazu min amrillah. Ayat tu. Di mana Allah ayat surah Ar-Ra'd ini ayat yang ke-11, Allah menceritakan kepada kita bahwasanya Allah hadirkan kepada manusia yang sentiasa mengikut kita, pergi pagi petang malam 24 jam duduk dengan kita. Tapi kita tak sedarlah yang tu. Kita tak sedar. Kita duk ingat kita ni tak ada siapa yang duk menjaga ni. Tak, kita ada orang yang duk menjaga kita. Inilah tuan-tuan. Sebab tu kita kena hati-hatilah. Sesungguhnya kehidupan kita ini sebenarnya disaksikan oleh para malaikat. Jadi bukan kita duduk saja tuan-tuan, tak ada kerja lah. Bukan. Jadi itulah antara dalilnya bukti dia Allah Ta'ala sentiasa mengawasi manusia. Jadi dalam Quran dikatakan bagaimana keadaan kalaulah Allah kata dalam Quran, kalau aku matikan Muhammad ini, adakah kamu akan selamat daripada neraka? Orang kafir ni jawapannya tidak. Allah Ta'ala kata dalam Quran lagi, qul huwarrahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamunna man huwa fi dhalalin mubin. Ayat inilah tuan-tuan, di mana Allah Ta'ala menceritakan pada ayat yang ke-29, yang ni kebenaran tauhid dan faham penolakan kepada fahaman syirik, yang mana Allah memberitahukan akhiratlah tempat kesudahan kepada manusia dan mengetahui siapa yang benar dan siapa yang pendusta. Sebab tu selepas kematian Abu Jahal ni tuan-tuan, Nabi ada bercakap dengan Abu Jahal. Kan Abu Jahal ni tuan-tuan, kalau baca kisah dia meninggal ketika perang Badar. Ketika perang Badar dia meninggal. Perang Badar berlaku, dia meninggal lah. Jadi dia ni dengan kaum dia, ketua geng-geng dia lah ni, kaum dia, sahabat dia yang rapat sangat jadi kafir, jadi mati pada perang Badar. Lalu Nabi kumpulkan mayat Abu Jahal dan juga geng dia ni, dibuangkan dalam busur. Busur ni kita panggil mudah seperti mana? Telaga. Bila dibuang je tuan-tuan dalam tu, Nabi pun berkata, inilah hari, adakah kamu sudah melihat kebenaran yang telah aku sampaikan sebelum ni kepada kamu? Mayat Abu Jahal dengan gengnya senyap tuan-tuan, tak cakap. Memanglah mayat, takkan cakap pula. Lalu Umar tegur Nabi, wahai Muhammad, ya Rasul, macam mana mereka ni boleh tak mereka dengar apa yang kau cakap ini, ya Rasulullah? Lalu Nabi kata apa tuan-tuan? Telinga mereka ni tuan-tuan lebih tajam daripada kita yang hidup. Tuan-tuan duduk sebelah dia, mengumpaklah dia ni dah dulu tak guna. Masih baik mati dah. Cuma dia tak bangun je tuan-tuan. Kalau dia bangun, sekali kita pula jenazah. Kalau dia bangun. Sebab tu tuan-tuan, kalau pergi kubur ni tuan-tuan, kan kita boleh panggil salam kan.
Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal mu'minat. Kan ada kan? Jadi ada orang tanya, ustaz, kalau kita boleh panggil salam, kenapa kita tak dengar orang tu jawab balik salam dekat kubur? Jawapannya, kalau kata boleh dengar balik jawab apa nama tu salam balik daripada kubur, maka jadi dua jenazah. Jenazah pertama sudah dikuburkan, jenazah yang kedua orang yang pagi salam tadi itulah meninggal terus, tuan-tuan, terkejut. Terkejut. Jadi gitu. Jadi salam ni di kubur ini sebenarnya adalah sunnah Nabi, dan Nabi juga memanggil salam kepada kawasan kampung kalau dia masuk kawasan perkuburan. Jadi disunatkan, tuan-tuan, panggillah salam dulu. Dia ada kampung dia, tuan-tuan. Cuma kampung tu kita tak nampak lah orang tu, dan dia pula tak akan kita boleh dengar seperti mana jawapan salam daripada dia. Kalau dia jawab, jadi jenazah yang nombor 2 pula. Orang tu lah. Terkejut sangat, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala kata, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Dan Allah lah dia yang Maha Pemurah, yang beriman kepadanya, maka kepadanya lah kamu berserah diri, dan oleh itu kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan. Lalu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Lagi Allah Ta'ala kata, katakanlah, bagaimana fikiranmu sekiranya air kamu hilang di telan bumi, maka siapakah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar. Ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala berkata soalan kepada manusia. Sekiranya air di dunia ini tak ada, ataupun dikatakan jika sumber air menjadi kering, siapakah yang mendatangkan air yang mengalir bagimu? Kalau kita fikir tentang air ini, tuan-tuan, kalau air ini tak wujud di dunia, contohlah di bumi ini kan, maka tak ada lah hidupan di dunia. Itulah jawapannya. Sebab tu Allah Ta'ala letak kita duduk di bumi, tak duduk di mana? Planet Pluto atau planet Marikh. Planet Marikh ni, tuan-tuan, dia dekat bumi, Marikh. Dia dekat jiran kita ni Marikh lah. Tapi tak pernah lagi lah kita pergi ambil tiket kapal terbang pergi Marikh. Sebab apa? Terlalu jauh sangat, berbulan-bulan nak sampai pun. Jadi mereka buat kajian, mereka hantar robot sampai dah, tuan-tuan. Jadi tempat tu penuh dengan kawasan tanah yang berwarna merah, dan tidak ada pun dijumpai sumber air yang boleh ada kehidupan di planet Marikh itulah. Planet tu ada, cuma hidupan tak ada. Hidupan macam mana? Hidupan macam kita hidup di dunia ni lah, yang ada manusia, yang ada binatang, yang ada pokok, tumbuh-tumbuhan, tak ada dekat planet tu. Tak sesuai lah kalau nak letak manusia di sana. Sebab tu letak di bumi. Di bumi ni semua ada unsur dia. Jadi sesuai lah Allah Ta'ala letak kita ni. Jadi Allah Ta'ala tanya, faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapakah yang boleh kembalikan air itu kalau Allah hilangkan? Maka semuanya berbalik dan kepada jawapannya, Allah sahaja yang boleh mengalirkan semula air tersebut, dan hendaklah kamu berserah diri kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah daripada segenap hal. Ayat ini, surah Al-Mulk ini, kebanyakannya lebih kepada penceritaan supaya manusia ini banyakkan berfikir dan banyak yang menggunakan tentang kisah-kisah yang akan berlaku di akhirat, dan kedua, apakah kesan dia yang berlaku di bumi sekiranya Allah Ta'ala menarik nikmat-nikmat yang telah ada Allah berikan di bumi, antaranya seperti mana air, supaya manusia ini bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi di kesempatan ini, yang mana mendengar ni, tuan-tuan, maka tuan-tuan perbanyakkanlah melakukan amalan-amalan soleh ini, agar orang-orang yang sentiasa istiqamah melakukan amalan soleh ini, kita doakanlah mudah-mudahan mereka ini dipermudahkan urusan mereka di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita dah habis dah surah Al-Mulk, maka kita akan sambung pula surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ini apa dia, tuan-tuan? Kalam, yang ni berkaitan dengan kisah-kisah Nabi, orang memfitnah dan mengatakan kepada Nabi tentang gila. Ini kisah yang lebih menarik lah dalam surah Al-Qalam. Nanti kita akan dengar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Nanti Ustaz bagi nombor Ustaz boleh? Boleh. Nak hantar video yang apa? Boleh. YouTube saya buat tu. Nak hantar ke Ustaz kan? Oh, boleh. Oh ni kan? Tu ada satu lagi. Satu lagi. Oh ni ramai ya. Ustaz buat ada. Dah ramai ya. Tu Ustaz. Minggu lepas tu. Ni minggu lepas. Orang lain mai? Ha? Orang lain. Ramai tu. Kurang ni. Ikut aja. Tapi Satu lagi baki Melayu. Sebab tu tuan-tuan kita kena jaga hati-hati dengan sifat munafik, tuan-tuan. Sebab disebut dalam Al-Quran dengan jelas dan nyatanya bagaimana Allah menceritakan neraka bagi golongan munafik ini adalah bawah daripada neraka orang yang kafir. Hati-hati munafik. Hati-hati sifat ini. macam mana dia potong ayat pendek-pendek? Memang gitu. Bagi 10 minit, 15 minit. Oh dia tak masuk semua. Dia masuk semua, sikit masuk kat YouTube. Dah. Yang panjang-panjang semua di YouTube. Oh dia masuk pendek-pendek ya. Yang pendek je, tak banyak pun. Yang panjang semua masuk ke YouTube. Dia power kat YouTube. Peperangan maka menyebabkan Yang kuliah dekat Jannah ni berapa orang? Kuliah di Jannah ni berapa orang? Ini lah, 3 orang. 3 orang di sana. Oh tak ada tak 4 orang. Sama tu Ustaz ni, Ustaz Muiz. YouTube kat mana pula? Itu nanti saya hantar kat Ustaz. Aduh, saya kurang sikit. Saya nak YouTube kan. Dah habis ke? Belum. Tak boleh lagi. YouTube kan sekejap. Ustaz ambil power nombor saya power kat Ustaz ni. Oh, YouTube kan. So elok tak nak tengok balik kan? Ni Muhammad Bakri. Bin Abu Usman. Abu Usman ni. Tak ada bin. Bin? Tak ada bin. Tak ada. Abu Usman. Muhammad Bakri. Ni. Tu saya. Ni. Oh, pandai lah. YouTube kan. Power kan. Banyak-banyak semua masuk ke YouTube. Oh, gitu. Tapi orang tak tengok. Senang belah lah tengok. Kena terdekat ni kat grup. Bisa Okay. yang buat cakap dah sebelah orang ni orang pedang adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dia rekaman lah. di hadapan dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala. صلي فضل العشاء 4 ركعات أداء إمام الله تعالى. الله أكبر. وجهت وجهي لله والسماوات حنين رأسي وما أنا من المشركين. إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى الناس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى خير الناس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وبارك على محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وإله قبلنا وإله قبلنا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الخيط كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وحيدا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد